Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Minggu ke-14 Tutorial A ingin membentangkan tentang hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Dalam kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nur Syafiqah Liana binti Anwar, dan rakan saya Nur Ifah Najwa binti Ramli, serta seorang lagi jejaka iaitu Muhammad Izzuddin. Secara ringkasnya, hak bermaksud benar, kebenaran atau berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang. Menurut istilah pula, hak bermaksud dalam bahasa Arab adalah al-haq, iaitu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ifah Najwa binti Ramli. Apa itu nafkah? Nafkah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang itu untuk membiayainya, seperti isteri dan juga anak-anak. Nafkah juga ialah menyediakan makan minum yang mengenyangkan untuk isteri dan juga anak-anak. Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri walaupun isteri ada harta atau berpendapatan sendiri. Ini bermaksud sekiranya isteri bekerja, suami juga wajib memberikan nafkah. Kadar nafkah ialah melihat kepada kemampuan dan keadaan suami itu sendiri. Nafkah haruslah diberikan mengikut kemampuan suami supaya tidak membebankan suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-24. Kaum lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian yang lain, iaitu wanita, kerana mereka lelaki menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Rasulullah SAW pernah ditanyai, apakah hak isteri kepada suami? Dan baginda bersabda, memberinya makan apabila kamu makan dan memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Hadis riwayat ini direkodkan oleh Imam Abu Daud. Nafkah terbagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir ialah menyediakan semua keperluan hidup seperti tempat tinggal, makan dan pakai mengikut kemampuan suami serta bersesuaian dengan sesuatu tempat dan juga peredaran masa. Contoh-contoh nafkah zahir ialah makanan, bahan masakan, pembantu bagi isteri dalam menyiapkan kerja rumah, pakaian, pembersih badan dan pencuci pakaian, perkakas rumah dan juga tempat tinggal. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Hindun datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kedekut dan tidak mahu memberikan belanja kepadaku yang cukup untuk anakku dan juga untukku, sehingga terpaksa aku ambil dari hartanya tanpa pengetahuannya." Lalu baginda bersabda, "Ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar." Nafkah batin pula ialah keperluan rohani atau dalam hal yang melibatkan emosi. Nafkah batin bukan sahaja mengenai hubungan seks, malah ianya juga melibatkan dari segi berkongsi masalah, mendengar luahan ataupun bermesra. Punca berlakunya pengabaian nafkah adalah disebabkan oleh penganiayaan dan keganasan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh suami berani bertindak kasar terhadap isteri dan menyebabkan dia meninggalkan isteri tanpa memberi nafkah. Selain itu, masalah keuangan juga menjadi punca utama berlakunya pengabaian nafkah terhadap isteri. Hal ini kerana sosioekonomi keluarga yang terjejas menyebabkan suami tidak boleh memberi nafkah kepada isteri. Akhir sekali, punca yang menyebabkan pengabaian nafkah isteri ialah pelibatan orang ketiga atau poligami. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Gailan bin Salamah yang mempunyai 10 orang isteri. Baginda berkata, silalah pertahankan 4 daripadanya. Jelas di sini, suami perlu berlaku adil sekiranya mempunyai lebih isteri atau melakukan poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Saya Muhammad Izzuddin bin Kasim akan menerangkan tentang kesan pengabaian nafkah. Baiklah, apa yang akan berlaku sekiranya si suami mengabaikan tanggungjawabnya dalam pemberian nafkah kepada isteri dan anak-anak? Pertama sekali adalah kerukunan rumah tangga yang dibina akan tergugat ataupun terjejas. Hal ini demikian kerana si suami dan si isteri ini yang membina rumah tangga pada awalnya atas dasar kesefahaman tidak lagi mempunyai kesefahaman atau kesepakatan yang akhirnya menjejaskan kerukunan rumah tangga tadi. Seterusnya, ia akan menjadi perkara yang lebih serius iaitu berlakunya pertelingkahan di antara suami dan isteri. Pertelingkahan ini kebiasaannya berlaku dalam rumah tangga, namun apabila ia melibatkan soal hak nafkah yang tidak mencukupi bagi seorang isteri, apatah lagi dalam menguruskan rumah tangga dan anak-anak, ia akan menjadi suatu perkara yang lebih serius, yang akhirnya akan menyebabkan berlaku apa? Anak-anak ini dibesarkan tanpa penjagaan yang sempurna. Apabila penjagaan tidak sempurna, maka anak-anak ini akan membesar tanpa mendapatkan kasih sayang yang secukupnya daripada kedua ibu bapa. Ia tidak bergantung kepada seorang saja, maksudnya tidak cukup kasih sayang seorang ayah saja, namun ia tidak mencukupi dua-dua kasih sayang, sebab hari-hari dia melihat pergaduhan berlaku yang melibatkan mak dan ayahnya tidak bersefahaman, tidak mempunyai kata sepakat dalam nak membesarkan anak-anak, dan anak-anak ini akan membesar tanpa kasih sayang. Itulah yang berlakunya gejala dalam kalangan pelajar remaja di sekolah kebanyakannya, kerana ia dibesarkan tanpa ada kasih sayang dan juga penjagaan yang sempurna. Rumusannya, dapatan daripada apa yang kami bentangkan pada hari ini adalah seorang isteri berhak mendapat keperluan hidup dan nafkah yang mencukupi daripada seorang suami. Kerana sabda Nabi Rasulullah SAW daripada Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Ash berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya. Riwayat Abu Daud 1692. Maksudnya, apabila mengabaikan tanggungjawab sesiapa yang berada di bawahnya tadi, di bawah penjagaannya tadi, itu merujuk kepada si suami yang perlu menjalankan tanggungjawabnya kepada isteri, namun ada haknya yang tidak diberikan, dan seterusnya di bawah tanggungjawabnya juga iaitu anak-anaknya juga jika tidak diberikan hak yang secukupnya, lelaki ini akan dikira berdosa. Oleh itu, lelaki yang sudah berkahwin cubalah sedaya upaya menguruskan keluarga dengan sebaik mungkin, apatah lagi dengan memberikan hak yang secukupnya kepada seorang isteri dan anak-anak yang sedang dibesarkan demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.